A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersama-sama lagi kita dalam sesi pada kali ini, sesi tadabbur harian, tadabbur Al-Quran setiap hari satu muka surat. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama di muka surat yang ke-302, insya-Allah 302. Terima kasih kepada yang memberi feedback suara dan juga gambar, alhamdulillah. Dan seterusnya insya-Allah kepada sahabat-sahabat semua agar dapat membuka mushaf, insya-Allah. Sama-sama kita buka mushaf, sama-sama kita meneliti, kita mentadabbur, insya-Allah. Hari ini muka surat 302. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama di surah Kahfi, surah Al-Kahfi ayat yang ke-75 sehingga ayat yang ke-83. InsyaAllah sebagaimana yang tergambar di dalam skrin kita pada pagi ini. InsyaAllah hari ini kita sambung cerita kita ialah cerita tentang Nabi Musa alaihissalam dan juga Khadr. Nabi Musa dan Khadr, kita dah sampai kepada penghujung kisah Nabi Musa dan juga Khadr pada kali ini. Dan selepas daripada tu kita akan mula masuk di penghujung muka surat 302 ni, kisah Zulkarnain. Jadi sebagaimana kita telah ceritakan sebelum daripada ini bahawa dalam surah Kahfi ini Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita 4 cerita. Yang pertama Ashabul Kahfi, yang kedua Ashabul Jannatain, yang ketiga Nabi Musa dan juga Nabi Khadir, dan yang keempatnya ialah kisah Zulkarnain. Setiap daripada satu kisah ni mempunyai latar belakang yang tersendiri, mempunyai feedback, mempunyai gambaran sebenarnya, memberikan kepada kita, mempotretkan kepada kita satu perkara yang tertentu yang insya-Allah kita akan cuba tengok khulasahnya ataupun ringkasannya di penghujung insya-Allah surah ini, insya-Allah. Kita pada hari ini kita telah mula masuk kepada juz yang ke-16 sebenarnya, juz yang ke-16. Kita telah menghabisi juz 1 hingga 15. Alhamdulillah, sebelum daripada ni kepada sesiapa yang nak lihat insya-Allah setiap daripada muka surat, daripada muka surat 1 sehingga muka surat yang ke-301 iaitu juz yang ke-15, insya-Allah boleh lihat di YouTube ada, dan juga kita ada juga di Facebook, insya-Allah. Hari ini kita tengok kisah terakhir daripada kisah Nabi Musa dan juga Nabi Khadir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni uzra. Sadaqallahul azim. Saya baru bacakan tadi ayat yang ke-75 sehingga ayat yang ke-76. Alhamdulillah, cerita ini ialah ketika, minta maaf ketika Nabi Khidir berkata, apabila Nabi Musa ni, yang pertama sekali ialah apabila Nabi Khidir ni merosakkan perahu, lalu ditegur oleh Nabi Musa. Kemudian Nabi Khidir memberi amaran kepada Nabi Musa, bukankah memperingatkan kepada Nabi Musa, bukankah aku dah cakap, jangan tanya, jangan komen, tunggu nanti aku beritahu. Sekarang sampai kepada kita yang kedua, iaitu Nabi Khidir ni bila berjumpa kanak-kanak yang sedang bermain, dia ambil seorang kanak-kanak tu, salah seorang daripada kanak-kanak tu, kemudian dia bunuh. Ada yang kata dia bunuh dengan hentak kepala pada batu, ada yang kata bunuh dengan sembelih, ada yang kata bunuh dengan pusing lehernya sampai mati. Jadi Nabi Musa komplain, kenapa awak buat macam ni? Kenapa ni? Sekarang ni lalu katalah di dalam muka surat ini, iaitu muka surat 302 ni, Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, qala alam aqul lak, bukankah aku dah cakap, bukan aku dah kata lak kepada kamu, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kamu tak mampu bersabar dengan aku, kamu tak mampu bersabar wahai Musa. Jadi sekarang ni kalau kita tengok dalam ayat ini, dia ada sebut perkataan lak sini, lak ni, aku lak sebelum daripada ni tak ada lak tu. Jadi sekarang ni muncul perkataan lak sini, aku lak, aku dah kata kepada engkau. Jadi ulama-ulama tafsir menceritakan kenapa ada tambahan ni, hikmah daripada penambahan ni ialah menunjukkan kepada Khidir mula merasa nak kata marah lah kepada Nabi Musa. Kan aku dah cakap kepada engkau, sebelum daripada ni aku pesan kepada kau, jangan tanya lagi, jangan komen lagi selepas daripada ni. Tapi tengok dia komen lagi. Jadi Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, qala alam aqul lak,
innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tak akan dapat sabar bersama dengan aku. Ayat 75. Ayat 76 Allah SWT kata, qala, Allah Ta'ala meriwayatkan kata-kata Nabi Musa alaihi salam. Qala in sa'altuk, kalau aku tanya lagi selepas daripada ni, in sa'altuka, kalau aku tanya kau lagi selepas daripada ni, an syai'in, tentang apa-apa, ba'da haza, selepas daripada ini, fala tusahibni, jangan berkawan lagi dengan aku. Jangan bersama lagi dengan aku lah. Jangan ambil aku sebagai anak murid ni. Jangan ambil aku daripada untuk ikut kau, untuk belajar dengan kau ni. Fala tusahibni, jangan kau ambil lagi menjadi sahabatku yang akan mengiringi aku. Aku ni boleh mengiringi kau. Maksudnya macam tu. Qad balagta, kata Nabi Musa alaihi salam, qad balagta, sesungguhnya kau telah sampai, min ladunni, daripada aku, kata Nabi Musa alaihi salam, uzra. Maksud sini ialah maknanya kan, tercukuplah alasan bahawa kau boleh tinggalkan aku. Kau tak perlu lagi lah berkawan dengan aku. Maknanya jangan ajak aku lah lagi untuk bersama dengan kau selepas daripada ni, kalau aku tanya lagi. Tengok, sekarang dah habis peristiwa yang kedua. Fantalaqa, mereka pun teruskan perjalanan. Fantalaqa, dua orang kita sebutkan selepas, kita sebutkan sebelum daripada ni bahawa selepas daripada peristiwa mula perjalanan tu di antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir, maka Yusha' bin Nun dah tak ada cerita lah. Fata tadi sebelum daripada ni yang kita baca, tak ada dah, tak muncul dah kan, Allah Ta'ala tak sebut lah. Jadi mereka sekarang ni berdua, fantalaqa, mereka pun berdua pun berjalan lagi, hatta iza ataya ahla qaryatin, sehinggalah, dia kata mereka pun berjalan sehinggalah mereka mendatangi, kedua mereka mendatangi ahla qaryah, penduduk satu kampung. Kampung ini kampung mana? Setengah ulama tafsir kata kampung ini ialah kampung Antakya. Antakya ini adalah satu bandar dalam negeri Turki pada hari ini, tetapi di kawasan Syria, iaitu sempadan lah kita katakan, iaitu di sempadan di antara negeri Syria dengan negeri Turki, tapi berada dalam negeri Turki. Antakya, penduduk di sini majoriti pandai bercakap Arab walaupun mereka ni adalah dalam negara Turki. Okey, jadi sampai ke kampung ni. Kampung ni dikatakan ialah kampung inilah, tempat Nabi Yahya alaihissalam dibunuh. Dikatakan dalam setengah riwayat dalam tafsir, dan juga dikatakan ada dua orang lagi rasul telah dibunuh di sini. Dan juga kisah Yasin dalam surah Yasin tu, wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a, datanglah daripada ceruk kampung mana kan, datang daripada jauh ke bandar ni untuk berkata kepada orang tu, ikutlah kamu, ittabi'ul mursalin. Lelaki ni dikatakan di bandar ini. Wallahu a'lam bissawab. Itu adalah pandangan daripada ahli tafsir yang saya sebutkan. Jadi cerita di sini ialah mereka berdua ni, iaitu Nabi Khidir dan juga ni, sampai ke kampung ni. Satu kampung yang disebutkan, Allah Ta'ala tak sebutkan nama. Jadi bagi kita, Allah Ta'ala tak sebut nama, itu adalah merupakan perkara itu tidak penting kan? Maknanya yang penting lagi ialah pengajaran yang kita patut ambil daripada kisah ni. Jadi mereka sampai ke kampung tu, apa yang berlaku? Istat'ama. Kalau baca kat tu, nama dia situ ialah iltiqa'us sakinain. Jadi kalau kita bacanya ialah ahla qaryatin istat'ama, ada nun yang kecil situ nun kecil. Sebab apa? Sebab dia berjumpa di antara dua baris mati. Jadi bila berjumpa dua baris mati, maka dihidupkan sebelah bawah satu. Jadi kita baca sini ataya ahla qaryatin istat'ama, ada nun kecil ni. Jadi mereka datang satu kampung, istat'ama ni maknanya minta bertamu. Kalau ikut asalnya minta makan lah kan? Tapi maksudnya minta tamu lah kan. Itu adatnya di mana-mana pun ialah kalau orang jauh datang, luar datang, dulu tak ada hotel, tak ada apa kan. Jadi kalau orang datang ke kampung tu, maka mereka minta lah siapa nak terima tamu kan. Sebagaimana dalam Islam diajarkan kepada kita kan, bahawa maknanya kalau orang luar datang, orang yang kita wajib memberi menamukan, iaitu menjadikan mereka sebagai tamu. Dikatakan ialah disarankan dalam Islam ialah 3 hari. Selepas daripada 3 hari itu terpulanglah. Setengah kata wajib, setengah kata sunat, wallahu a'lam bissawab. Tapi itu dalam keadaan dulu lah. Keadaan sekarang ni bahaya juga yang kalau tamu masuk rumah orang tak dikenali. Wallahu a'lam bissawab. Kita tengok sini ialah, jadi mereka pun istat'ama, kedua-dua tu mintalah bertamu kepada orang di negeri tu, orang di kampung tu. Istat'ama ahlaha, kepada orang negeri tu. Fa'abau, tiba-tiba tak nak, mereka orang kampung tu tak nak layan, tak nak terima tamu, tak nak. Fa'abau an yudayyifuhuma, mereka semua tu enggan. Orang kampung tu maknanya sombong lah kita katakan. Sombong langsung, sombong ada, kerekut pun ada. Jadi mereka tak nak beri, tak nak terima pun tamu kedua-duanya ni.
Lalu tak apalah kan, jadi mereka ni kalau kita kata maknanya kan tak apalah, oh macam tu orang kampung ni semua tak nak. Fawajada fihima jidaran, tiba-tiba sampai tu jalan-jalan di kampung tu, di negeri tu, tiba-tiba mereka melihat ada satu jidar. Ada setengah ulama kata sini jidar maksud jinak dinding kalau asalnya kan, tapi ada yang kata tak, tembok tu tinggi. Ada yang kata ialah bangunan yang hampir yang dah nak runtuh. Dia kata fiha jidar yuridu an yanqadda, yang nak dah sengit dan nak roboh dah kan. Ada yang kata rumah nak roboh, ada yang kata tembok pagar tinggi yang nak roboh. Jadi bila mereka jumpa macam tu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jadi fa'aqamah, Nabi Khidir ini pelik kan, Nabi Khidir pun ambil pergi baiki pula tu. Dia pergi baiki kata rumah tu, ataupun baiki tembok tu, ataupun pergi baiki pagar tu. Maknanya bukan pagar-pagar biasalah maknanya kan, sebab pagar maksudnya kalau ikut dalam cerita ni maknanya tak nampak lah, maknanya menyebabkan kalau runtuh maknanya ialah akan terbukalah apa yang ada di bawah tu kan, ataupun orang boleh tengok dan sebagainya. Jadi Nabi Khidir pergi baiki, kemudian dia kata kata Nabi Musa pada masa tu. Sekarang ni Nabi Musa bercakap ni lain sikit. Dia tak tanya lah, tapi dia buat macam carangan sikit. Dia komen lah, mana komen juga. Dia kata qala law syi'ta, ni ayat yang ke-77 dia kata qala law syi'ta, kalau kau ndak, kalau sepatutnya, dia kata latakhazta alaihi ajra, sepatutnya kau minta upah, kata boleh dapat upah ni, kau kerja ni kan, makna kerja penat dan sebagainya. Makna kerja tu bukan kerja kecil lah, bukan just sandar macam tu kan, tak, tetapi makna kerja tu besar makna kan. Sepatutnya kau dapat upah. Ni lah maknanya bila Nabi Musa berkata macam tu kepada Khidir, maka Khidir pun berkata lah, dia kata apa, dia kata sini qala, kata Khidir, haza firaqu baini wa bainak, sekarang ni perpisahan dia di antara aku dan kau. Jadi kata setengah ulama tafsir, mengikut bahasa Arab dia kata disebut sini, Khidir sebut di sini ialah haza, ini adalah perpisahan baini, di antara aku, wa bainak. Jadi disebutkan aku dulu, baini di antara aku dan di antara kau, maknanya akulah akan pergi, maksudnya kalau ikut bahasa Arab macam tu. Maknanya bila sebut aku dulu, baini wa bainak, di antara aku dan kau, maknanya aku akan pergi, aku akan tinggalkan kau terpulang pada kau lah, kau nak tinggal di sini ke, kau nak buat apa, kau terpulang pada kau lah, gitu kan. Jadi artinya ialah sa'unabbi'uka, kata Khidir, kata Nabi Khidir pada masa ni, sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra, sekarang aku nak cerita kepada kau, aku nak cerita kepada kau, aku nak beritahu kepada kau bi ta'wil, dengan takwil ni maknanya kenapa aku buat benda-benda ni semua, ma lam tastati' alaihi sabra, satu benda yang kau tak nak sabar sangat ni, kau tak sabar ni, kau maknanya sibuk nak komen, sibuk nak tanya dan sebagainya ni kan. Ni aku nak cerita sekarang ni kepada kau. Jadi katalah Khidir, dia kata ammas safinah, dia pun startlah cerita. Nombor satu iaitu apa? Perahu tu dia kata wa ammas safinah. Ni takwil dia, ini sebab dia, ini reason dia, ini alasan dia. Dia kata ada pun perahu dulu tu yang aku rosakkan tu, kata fakanat limasakin, perahu tu dimiliki oleh orang-orang miskin. Dikatakan dalam setengah riwayat dalam tafsir, dia kata ialah 10 orang miskin kongsi perahu tu. Kapal tu lah, bukan kapal lah, perahu kecil kan. Perahu tu digunakan untuk berulang alik, dalam setengah riwayat kata, dalam setengah tafsir kata ialah di antara pulau dan juga darat ni. Jadi mereka ni gunakan perahu tu untuk ambil upah lah. Jadi gitu tu maknanya, itu dia kata fakanat limasakin, kata Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam, itu milik orang miskin. Milik orang miskin. Ya'maluna fil bahri, mereka tu bekerja di laut, maknanya mereka ni kerja dan mereka ambil manfaat daripada perahu mereka tu, mereka sangat-sangat perlu kepada perahu tu. Maknanya kalau perahu tu diambil ke perahu tu hilang ke, perahu tu kalau ikutnya perahu tu rosak kan, dia rosak oleh aku lah kan, maknanya kan sepatutnya teruk lah kan, tapi tak, ada reason yang lebih besar lagi. Apa dia? Dia kata fa'aradtu an a'ibaha, aku nak merosakkan perahu tu. Merosakkan bukan merosakkan sampai tak boleh guna langsung, tapi merosakkan makna menjadikan perahu tu rosak sikit. Supaya apa? Dia kata wa kana wara'ahum, kerana di belakang mereka, di belakang mana tu mereka tu, iaitu di belakang orang miskin tadi tu. Di belakang tu maksudnya bukan di belakang, tapi mereka dah tak jauh lah daripada situ, sedang akan datang yang raja dan juga satu kumpulan raja yang tentera yang ni mereka akan datang. Malikun, dia kata malikun wa kana wara'ahum, tak jauh lagi tu akan datang
satu tentera dengan raja mereka yang mana mereka nak serang tempat tu. Dan mereka ni kerja dia, kalau ikut dalam tafsir, dia kata ialah makna raja ni dan juga tentera ni akan cari dan ambil semua perahu-perahu yang ada. Yang elok semua dia ambil. Yang dia tak ambil yang tak elok je. Jadi oleh kerana tu, maka sebab itulah aku nak rosakkan perahu ni, supaya apa, nanti raja dan juga tentera tu yang datang tu, dia nak ambil perahu tu, dia nak buat gunakan untuk ketenteraan dia lah. Gitu. Jadi sebab itulah aku rosakkan perahu ni. Jadi nanti kalau dia datang, dia tengok perahu ni rosak, dia tak ambil. Bila dia tak ambil, nanti perahu orang lain dah ambil, maka akan jadi majulah bisnes dia. Konon-konon macam tu lah kan. Dalam tafsir sebut kan, dia kata akan majulah bisnes dia. Sebab apa, ramai orang naik perahu dia lepas daripada ni. Sebelum daripada ni perahu banyak, jadi sekarang ni orang naik perahu dia lah gitu. Itu dia kata, itu tujuan aku, sebab dia dimiliki oleh orang miskin. Jadi orang miskin sangat-sangat perlukan kepada perahu tu. Jadi dia kata wakana wara'ahum, dan di belakang sana tu, iaitu tak lama lagi akan datang malikun, ada raja ya'khuzu, iaitu raja yang zalim lah, ya'khuzu kulla safinatin, yang akan ambil semua perahu-perahu ghasba. Bukan ambil bayar, bukan ambil beli, tapi mereka tu akan merampas. Ghasba tu makna rampas maknanya. Sebab itulah aku tolong orang miskin tu. Tengok cara aku tolong, kau tak tahu tu. Sekarang ni aku pun kerana diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan tengok selepas daripada ni kan, bahawa sebenarnya dia buat benda ni. Nabi Khadir ni, saya teringat lagi Nabi Khadir lah, nama dia hijau kan. Nama dia hijau hijau tu kerana sebagaimana disebutkan dalam hadis, bahawa kalau dia duduk di atas rumput yang kering tu, maka rumput yang kuning lah kita, terus rumput tu jadi hijau semua. Wallahu a'lam bissawab. Seterusnya kita tengok ayat yang ke 70, ayat ke-80 insya-Allah. Ayat ke-80. Sekarang cerita yang kedua pula. Reason kenapa yang kedua tu kan, kenapa aku bunuh budak tu. Budak ni pula dia kata wa ammal gulam, ada pun budak tu, budak yang aku pergi tengok bermain. Budak tu kita sebut sebelum daripada ni lah, budak tu masih budak lagi, tak balik lagi. Umur dia dikatakan di antara 8 hingga 10 tahun. 8 hingga 10 tahun kan. Jadi aku pergi kepada budak tu, dia pergi, kata budak-budak tengah main, dia ambil budak tu seorang tu, budak yang zakiyah tu, yang bersih, maknanya yang tak ada dosa lah kalau kata zakiyah dalam dalam tafsir kata. Jadi kemudian dia dibunuh budak tu. Wa ammal gulam, dia kata ada pun budak itu fakana abawahu mu'minain, ada pun budak tu kerana kedua ibu bapanya adalah beriman, makna budak orang baik kan, mu'minain. Kemudian fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra, kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, aku takut, dia kata kami takut, fa khashina an yurhiqahuma. Yurhiqahuma maknanya mendorong keduanya, memaksa keduanya. Ya, mana budak nanti akan besar. Budak tadi sekarang kecil lah kan masa aku bunuh tu, tapi nanti budak tu akan besar. Budak tu besar nanti, dia membesar walaupun dia ni cerdik, walaupun dia ni, dan oleh kerana dia cerdik maka bahaya kalau dia tidak beriman. Jadi nanti dia akan besar, kemudian dia akan jadi jahat. Jadi Nabi Khidir dah tahu kan, kenapa Allah Ta'ala dah beritahu kepada dia bahawa jadi oleh kerana itulah maka aku bunuh budak ni. Kerana kalau tak bunuh, nanti dia besar, nanti dia akan paksa mak ayah dia. Ni abawahu mu'minain, asalnya mukmin. Dia boleh jadi mungkin menyebabkan ayah dan juga mak dia ni, bila dah tua, dia ni besar, maka dia akan paksa, yurhiqahuma, mendorong, memaksa kedua ibu bapanya ini secara tughyanan, secara jahat, dan juga kufra, boleh membawa kepada kekufuran. Jadi sebab itulah aku bunuh dia. Tengok maknanya Nabi Khidir ni buat ni bukanlah saja-saja kan. Jadi seterusnya ayat yang ke-81, Allah Ta'ala sebut lagi, tu yang kedua, alasan yang diberikan ataupun reason why, kenapa Nabi Khidir bunuh budak tu. Yang ketiga, jadi minta maaf tak habis lagi cerita pula. Jadi fa'aradna, jadi Nabi Khidir kata oleh itu kami nak tu maknanya ialah, maknanya kami tu kan, tengok dikatakan kami tu iaitu Nabi Khidir lah, dan arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma, kami nak supaya digantikan oleh Tuhan, Tuhan keduanya, makna Allah lah, Allah Ta'ala gantikan untuk mereka berdua tu, untuk mak ayah dia yang kedua tu, khairam minhu, yang lebih baik daripada budak tadi tu.
Mana budak tadi pun walaupun nampak zakiyah, nampak apa kan, tetapi Allah Ta'ala dah tahu dah. Jadi Nabi Khidir dapat arahan supaya bunuh budak ni kerana Allah Ta'ala nak gantikan budak ni dengan yang lebih baik lagi daripada tu. Yang lebih baik ni dikatakan oleh ulama, kata kan, yang disebut kat sini khairam minhu zakatan wa aqraba ruhma, yang lebih zakatan tu maksudnya yang lebih bersih makna akidah dia bersih, dia ni dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa aqraba ruhma, dan juga sayang kepada ibu bapanya. Wa aqraba ruhma tu maknanya ialah kasihan belas, maknanya lebih sayang kepada ibu bapanya. Jadi disebutkan dalam ahli tafsir kata pada masa tu ibunya mengandung, dan ibunya akhirnya dapatlah seorang anak, yang mana anak tu dapat membimbing, menjaga kedua ibu bapa tu ke jalan yang benar. Tak adalah yang berlaku kepada anak ni tadi. Ada satu pendapat lagi mengatakan, dalam tafsir juga mengatakan bahawa ibunya tadi tu mengandung, dan anak yang lahir itu ialah anak perempuan. Kemudian anak perempuan itu berkahwin dengan seorang Nabi. Jadi Masya Allah kan, mana Allah SWT sini ialah bila berlaku apa-apa, pengajaran yang ulama sebut sini ialah kan, kalaulah berlaku apa-apa pada anak, janganlah kita ni sampai makna macam gila kan, apa orang mati anak kan. Allah Ta'ala lebih sayang, Allah Ta'ala lebih ni kan, mungkin Allah Ta'ala, kita tak tahu kan, apa yang Allah Ta'ala takdirkan itulah yang terbaik untuk kita kan. Kemungkinan kita tak dapat anak, kemungkinan kita dapat anak tapi anak tu mati, kemungkinan macam-macam lah kan. Allah Ta'ala nak gantikan dengan lebih baik daripada itu semua kan. Jadi insya-Allah jangan risau, apa-apa ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itulah yang terlebih baik. Kemudian seterusnya ialah wa ammal jidar. Sekarang masuk pula kepada ayat yang ke-82. Ayat 82 ni kita tengok kan, Nabi Khidir bercerita kepada Nabi Musa, ada pun jidar yang kita sebut tadi. Jidar tu asalnya makna dinding ataupun tembok, ataupun juga ialah bangunan. Ada 3 penafsiran ulama sini kan. Jadi ada pun jidar tadi, yang dinding tembok tadi tu ataupun bangunan tadi, fakana li ghulamain. Kata Nabi Khidir, kedua tu ianya tembok tadi tu adalah dimiliki, tembok ataupun bangunan tadi tu dimiliki oleh 2 anak yatim. Li ghulamaini yatimaini, 2 budak. Maknanya bila sebut ghulamain makna dia kecil, yatimain makna sebelum balik. Sebab dalam agama, dalam syarak, bila sebut yatim tu maksudnya ialah anak yang sebelum balik. Jadi sebut pula sini ghulam, maknanya dia kecil. Jadi maknanya ialah budak tu kecil, budak tu masih kecil, dan ibu bapanya dah tua dah mati, dah maaf tapi di dalam rumah tu ada peninggalan harta yang untuk budak tu ditinggalkan oleh mak, tapi orang tak tahu, orang luar makna tak tahu bahawa budak ni mempunyai harta yang ditinggalkan oleh ibu bapa dia. Jadi Nabi Khidir ni berkata, jadi Nabi Khidir berkata fil Madinah, di kampung tu wa kana tahtahu kanzun lahuma, di bawah bangunan tu ataupun di bawah pelan tembok tu ada harta untuk dia berdua tu yang ditinggalkan oleh ibu bapa dia. Dan kemudian dia kata ialah wa kana abuhuma salihah, dan adalah dulunya ibu bapanya adalah orang yang soleh. Jadi makna ibu bapa dia soleh, anak ni bagus kan, 2 orang ni kan, yang masih budak ni, yang masih kecil lagi ni kan, tapi tembok tu dah sengit kan, bangunan tu nak runtuh semua tu kan. Jadi Allah SWT, jadi Nabi Khidir kata fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma, Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala mengkehendaki bahawa apa, iaitu nanti dia akan balik, budak kedua ni akan balik dah kuat dah, maknanya dah mampu dah faham dah ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma, lalu dia pun boleh mengeluarkan harta tersebut kan, harta yang ada di bawah tu, di dalam rumah tu, yang dia mungkin tak perasan lagi pada masa tu. Jadi kalau orang luar, dikatakan oleh ulama tafsir ni, kalaulah orang luar tahu bahawa di dalam rumah tu, di belakang tembok tu, di belakang pagar yang tak nampak tu ada harta, nescaya orang kampung tu jenis akan pergi ambil. Dan budak berdua ni dia masih kecil lah, dia tak boleh nak buat apalah kan, sebab dia lemah lagi. Jadi ulama tafsir kata sebab itulah maka oleh kerana hasil daripada ibu bapanya yang soleh ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memelihara anak-anaknya ni, iaitu anak-anaknya, sehinggalah datanglah Nabi Khidir ni membaiki ni. Jadi sampai ke situ, sampailah ke situ, maka itulah dia kata wa ma fa'altu, itu Allah Ta'ala kata, disebut sini kan rahmatan min rabbik, kata Nabi Khidir, itu semua adalah merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian wa ma fa'altu, sekarang Nabi Khidir pun beritahu kepada Nabi Musa,
wahai Musa, dia kata, aku ni buat benda ni semua ni, wa ma fa'altu, aku tak buat benda ni semua ni kan, an amri, makna daripada pihakku, daripada maknanya daripada pemikiran aku sendiri, maksudnya bukannya daripada pandai-pandai aku, maknanya. Tapi maknanya ialah semua ni zalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Maknanya bila dia kata bukan daripada pihak aku, bukannya daripada pandai-pandai aku, maknanya ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Ertinya Nabi Khidir beritahu kepada Nabi Musa bahawa benda ni adalah merupakan ketetapan daripada Allah Taala, perintah daripada Allah Taala. Aku buat ni ialah, aku buat adalah atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia berkata zalika, itulah dia ta'wilu ma lam tasti', ta'wil kepada benda yang tasti', yang kamu tak tasdik tu, kamu tak mampu benda, alaihi sabra, kamu tak mampu bersabar tu. Itulah dia sebab dia. Jadi sekarang ni kita tengok dalam cerita ni ialah, ataupun dalam perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sini, yang di bawah ni kan dah tak ada dah kan, tak ada apa ni, tak ada tak. Perasan kalau tak ada tak di sini kan, dah asalnya tadi ada tak, tastatek, tiba-tiba sampai kat sini dia kata malam tastek, tak ada tak lah. Kenapa sekali ada tak, sekali tak ada tak? Kebanyakan yang atas tu tak ada tak. Ada tak, minta maaf, ada tak. Tapi sekarang tak ada tak. Tastek. Dia tak ada tastatek. Itu kita dah ceritakan sebelum daripada ni pada sesi pada setiap malam tu, iaitu sesi indah daripada Al-Quran. InsyaAllah boleh refer, insyaAllah sesi-sesi kita tu di dalam YouTube, insyaAllah. Sesi sesuatu yang indah daripada Al-Quran pada setiap malam, insyaAllah ada dalam YouTube. Silakan, insyaAllah. Jadi kita sampai kepada akhirnya, iaitu ayat yang ke-83, insyaAllah. Ayat yang ke-83. Sekarang kita berpindah kepada satu cerita lain, iaitu cerita tentang Zulkarnain. Jadi apa yang kesimpulan daripada apa yang diceritakan di dalam kisah Nabi Musa AS ni dengan Nabi Khidir, ulama-ulama telah membuat kesimpulan bahawa dalam kisah Nabi Khidir dan juga Nabi Musa ini terdapat 3 perkara yang berlaku kan. Jam 10 malam, insyaAllah jam 10 malam setiap hari insyaAllah, jam 10 malam sehingga 10.15. Tapi ada recording dia di YouTube insyaAllah. YouTube, boleh search YouTube Dr. K. Yusuf, insyaAllah. Jadi kita sampai sini lah, kita kata, ulama-ulama telah membuat kesimpulan, iaitu kita ada 3 peristiwa yang dilalui oleh Nabi Musa dan juga Nabi Khidir. Yang pertama ialah kisah tu yang berkaitan dengan kapal, perahu kan. Jadi itu dikatakan kisah tu berkaitan dengan ekonomi. Yang kedua ialah kisah yang berkaitan dengan budak tu, iaitu kisah telah berkaitan dengan kekeluargaan, makna isu kekeluargaan. Dan yang ketiganya ialah kisah kampung, orang kampung tu yang tak nak menyambut tetamu dan sebagainya, tiba-tiba dibaiki. Itu adalah kisah berkaitan dengan sosial, masalah kemasyarakatan. Jadi kita tengok 3 peristiwa itu adalah telah diceritakan oleh Allah SWT. Dan satu lagi sebagai peringatan juga tentang kisah Nabi Khidir ni, adakah Khidir ni masih hidup lagi? Adakah Nabi Khidir masih hidup lagi? Majoriti ulama mengatakan tidak kan. Dia telah mati dan tak ada hidup lah. Sampai kepada zaman Nabi Muhammad pun dia dah mati. Sebab kalaulah dia masih hidup, mesti dia datang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan tak ada dalam hadis pun yang menunjukkan bahawa dia datang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak betul lah kalau ada orang katakan bahawa dia berjumpa dengan Khidir dan sebagainya, sebab Khidir ni kira dah mati kan. Dan itu perkara yang pertama lah. Dan perkara yang kedua, apa yang dibuat oleh Khidir ni atau Khidir ni ialah, ia tidak boleh dijadikan sebagai hujah untuk orang mengatakan bahawa dia buat satu-satu perkara kerana dia mendapat ilmu laduni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Nabi Khidir adalah seorang nabi, dia mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang dibuat adalah merupakan arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada orang dakwa kemudian pada masa ini, pada hari ini, yang mengatakan bahawa dia buat ini kerana dia dapat ni ilmu daripada Khidir, ini merupakan satu pembohongan yang sepatutnya ditolak. Kerana tak ada lagi Nabi selepas daripada Nabi Muhammad SAW, tak ada lagi wahyu selepas daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mestilah mengikut apa yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran, dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Kita masuk kepada kisah yang terakhir, iaitu mereka bertanya kamu tentang Zulkarnain. Siapa mereka itu? Iaitu orang-orang Arab Quraisy. Kenapa mereka bertanya? Mereka dapat soalan ni daripada orang Yahudi. Orang Yahudi dah tahu tentang kisah Zulkarnain, tapi cerita tentang Zulkarnain ini bagi orang-orang Yahudi, mereka tahu, tapi mereka tahu cara tak betul dan mereka tahu tak detail. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, mereka bertanya kamu tentang Zulkarnain. Okey, cool, katakan, beritahu kepada mereka, wahai Muhammad, cool, katakan
sa'atlu, aku akan ceritakan, aku akan bacakan kepada kamu, alaikum minhu zikra. Minhu, dia tak ceritakan semua sekali, dia akan cerita satu part saja, satu sikit saja bahagian daripada kisah Zulkarnain ini akan disebutkan. Siapakah Zulkarnain, bagaimana dia, apakah kehebatan dia, bagaimana dia ni, insya-Allah kita jumpa lagi di muka surat 303, insya-Allah muka surat 303, jumpa lagi insya-Allah dalam sesi akan datang, iaitu hari Isnin, insya-Allah bukan esok, sebab esok kita akan ada hadis Riyadhus Salihin. Setakat itu saja, insya-Allah jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk like, insya-Allah jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk sebarkan kepada semua sahabat-sahabat kita, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.